Dia macam lagi-lagi. Kalau boleh saya guna Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan sambung belajar bab 2, struktur dan fungsi daun. Untuk 2.4, organ utama fotosintesis. Jadi kita tengok dulu standard pembelajaran yang pelajar akan kuasai apabila belajar untuk standard kandungan organ utama fotosintesis. Jadi pertama, pelajar dapat mewajarkan keperluan fotosintesis dalam tumbuhan, kemudian dapat menghubung kait penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis, dapat mengenal pasti struktur kloroplas, granum, thylakoid, stroma, dapat menghubung kait tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya dalam fotosintesis. Pelajar dapat menulis persamaan kimia bagi mewakili proses fotosintesis. Pelajar dapat membanding dan membezakan antara tindak balas bersandarkan cahaya dengan tindak balas tidak bersandarkan cahaya dalam fotosintesis. Pelajar dapat menerangkan faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis, keamatan cahaya, suhu, kepekatan karbon dioksida. Pelajar dapat menganalisis kesan perubahan keamatan cahaya dan faktor cahaya terhadap kadar fotosintesis. Organ utama fotosintesis. Jadi kita tengok dulu kepada sejarah ringkas penemuan fotosintesis oleh Jean Baptista van Helmont pada tahun 1640. Okay. Saintis ini menguji bahawa betul ke tumbuhan mendapat makanan daripada tanah. So dia nak kaji, adakah benar tumbuhan ni mendapat makanan daripada tanah? Okay, jadi dia pun buat kajian. Okay, pertamanya anak pokok dia timbang berat tu 2.3 kilo. Lepas tu tanah kering yang digunakan 90 kilo. Okay, air yang disiram selama 5 tahun. Jadi selepas 5 tahun, pokok beratnya 77 kilo. Tapi tanah masih lagi 90 kilogram tanah kering. Jadi kesimpulan saintis ni, pokok membesar dengan menggunakan air disiram dan bukannya tanah. Kemudian Joseph Priestley pula tahun 1772. Beliau buat eksperimen dengan meletakkan seekor tikus dalam balang kaca yang diterbalikkan. Didapati tikus tersebut mati. Tapi bila tikus ni diletakkan dalam balang bersama-sama dengan tumbuhan, tikus tersebut dapat terus hidup. Jadi kajian ini menunjukkan bahawa tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. Jadi kita nak tengok kepada penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Kita dah belajar baru ni keratan rentas daun, di mana pada bahagian atas sekali kita ada kutikel, lapisan berlilin yang akan mengurangkan kadar kehilangan air, kadar melalui transpirasi. Kemudian adanya epidermis atas, tisu epidermis atas, sel-sel epidermis atas yang tidak mempunyai kloroplas luxina. Sama juga dengan tisu epidermis bawah, sel epidermis bawah juga tiada kloroplas kecuali untuk sel pengawal yang asalnya daripada sel epidermis bawah
tetapi telah pun mengalami proses pembezaan dan pengkhususan menjadi sel pengawal. Okey, kemudian stomai kat sini Jadi di bawah epidermis atas kita ada mesofil palisad. Kita ada mesofil palisad yang mana bentuknya menegak ke atas dan rapat antara satu sama lain dan mempunyai banyak kloroplas. Kemudian kita ada sel-sel ataupun tisu mesofil berspan di bawah mesofil palisad. Yang mana bentuk sel mesofil berspan ini tidak tetap dan jauh antara satu sama lain, mewujudkan ruang udara untuk pertukaran gas. Kemudian adanya berkas vaskular yang terdiri daripada xilem dan juga phloem. Kemudian epidermis bawah, kemudian kutikel balik Jadi ini adalah keratan rentas lamina daun. Jadi penyesuaiannya, okey, tengok gambar rajah ini. Nombor 1, epidermis atas. Nombor 3, epidermis bawah. Jadi untuk epidermis atas dan bawah, kutikel berlilin yang luksina akan terdapat pada epidermis atas dan juga epidermis bawah. Jadi ia luksina. Ia akan membenarkan cahaya matahari menembusi ke epidermis atas dan ke epidermis bawah. Dan dia akan menembusi daripada epidermis atas dan bawah tu terus ke mesofil palisad. Okey. Jadi di epidermis bawah terdapat stoma. Apabila terdapat cahaya, kita dah belajar sebelum ni, stoma akan terbuka. Jadi ini akan membenarkan pertukaran gas berlaku. Ini gambar stoma bukaan. Yang kat tepi ni adalah sel pengawal. Sepasang sel pengawal. Kalau kamu nampak kat sini 2A ni adalah sel mesofil palisad. 2B ni adalah sel tisu lapisan mesofil berspan. Nombor 4 ini adalah berkas vaskular, xilem dan juga phloem. Okey, untuk 2A, mesofil palisad. Teacher minta maaf teacher tak menulis sebab drawing tablet teacher ada masalah Okey, mesofil palisad. Padat dengan kloroplas. Maksudnya ada banyak kloroplas. Kenapa? Supaya dapat menyerap cahaya matahari dengan kadar yang maksimum. Kloroplas ni mengandungi klorofil. Klorofil lah yang akan menyerap tenaga cahaya untuk fotosintesis. Kemudian 2B. 2B ini adalah mesofil berspan. Mengandungi kurang kloroplas berbanding mesofil palisad. Mempunyai banyak ruang udara. Untuk apa? Peranan ruang udara ni membenarkan pertukaran gas berlaku dengan cekap semasa fotosintesis. Kemudian nombor 4 berkas vaskular yang mempunyai xilem dan phloem. Xilem fungsinya mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Kemudian phloem akan mengangkut sukrosa yang dihasilkan melalui fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Sebenarnya fotosintesis ni dia akan menghasilkan glukosa dulu. Selepas tu barulah mengalami kondensasi membentuk sukrosa. Jadi ini adalah penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Daripada epidermis atas dan epidermis bawah, mesofil palisad, mesofil berspan, berkas vaskular. Okey, sekarang kita nak belajar pula struktur kloroplas. Dalam sel tumbuhan ada banyak komponen kloroplas. Jadi inilah kloroplas, struktur kloroplas. Kloroplas terdiri daripada 2 membran. Ada 2 lapisan membran. Satu membran luar,
Lagi satu adalah membran dalam. Jadi kloroplas berbentuk cakra dwicembung yang diseliputi oleh dua lapisan membran. Membran dalam dan membran luar. Dalam kloroplas mengandungi pigmen klorofil. Jadi fungsi klorofil tadi, ia akan memerangkap cahaya matahari. Apa itu klorofil? Pigmen hijau yang memberi warna hijau kepada daun. Apakah fungsi kloroplas? Ia adalah tapak fotosintesis, menghasilkan glukosa ataupun sukrosa. Kemudian akan diangkut dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan, yang mana ia terdiri daripada lamella, stroma, thylakoid dan granum. Jadi dalam thylakoid ni lah ada pigmen klorofil. Kemudian ia disusun, bersusun-susun ni membentuk granum. Lamella ni akan menyambungkan antara granum. Stroma ini adalah dalam kloroplas. Okey, ni Jadi kloroplas ni dia berbentuk cakra dwicembung dan diseliputi oleh dua lapisan membran. Membran luar, membran dalam. Okey, thylakoid. Ni thylakoid. Satu ni namanya thylakoid. Thylakoid ni adalah kantung cakra yang mengandungi klorofil. Apa tadi klorofil? Pigmen hijau. Jadi klorofil ni akan memerangkap cahaya matahari. Berlaku tindak balas bersandarkan cahaya. Lepas ini kita akan belajar tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Kemudian timbunan thylakoid ini yang kamu nampak bertimbun-timbun ni, berlapis-lapis, bersusun-susun ni, kita panggil sebagai granum. Kenapa dia bertimbun-timbun ni? Untuk meningkatkan jumlah luas permukaan. Untuk memaksimumkan proses fotosintesis. Okey, kemudian ruang antara granum. Ruang antara granum ni kita panggil sebagai stroma. Kemudian, yang kalau dalam stroma ni, dalam stroma berlaku tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Maksudnya, dia tak menggunakan cahaya. Nanti kita akan belajar lepas ni. Kalau klorofil dia berlaku tindak balas bersandarkan cahaya, tapi dalam stroma berlaku tindak balas tidak bersandarkan cahaya, iaitu penurunan karbon dioksida bagi menghasilkan glukosa. Okey, teacher cuba lukis kejap Harapnya drawing tablet ni okey, boleh lukis sikit-sikit. Okey. Yang kamu tengok kat sini ni gambar 3D. Sekarang teacher nak lukis gambar 2D. Okey. Okey jadi. Okey. Okey. Ini membran luar. Ini membran dalam. Alamak rapat, sorry Alamak terapat pula. Membran dalam. Dalam membran okey, so kloroplas ada dua lapisan membran. Membran luar, membran dalam. Ini adalah stroma. Tak boleh nak menulis tulisan jadi hodoh sebab dia tak sensitif kepada sentuhan. Ya Allah. Faham stroma. Okey. Kemudian kita ada thylakoid. Thylakoid. Cakra yang mengandungi klorofil. Dalam thylakoid inilah ada klorofil. Dan thylakoid ini dia ditimbun-timbun, bersusun-susun. Alah, minta maaf drawing tablet teacher rosak. Sorry, tengok gambar kat atas tu Okey, ini adalah dipanggil sebagai granum. Dan akan ada lamella yang akan menyambungkan granum. Boleh? Okey. Boleh
Nanti kita akan ada butiran kanji, lepas tu kita ada butiran lipid. Jadi pada musim luruh, warna hijau pada daun akan berubah kepada kuning, jingga, merah atau coklat. Dapat tak terangkan mengapa? Cantik warna daun ni kan, merah, kuning, coklat kan? Kerana pada musim luruh berlaku perubahan panjang cahaya siang dan perubahan suhu. Maka daun akan menghentikan proses fotosintesis. Jadi klorofil terurai, warna hijau hilang. Dah bila? Sebab klorofil ni kan pigmen warna hijau. Ialah yang memberikan warna hijau pada daun. Jadi bila kurang klorofil, bila klorofil terurai, warna hijau hilang dan warna kuning hingga oranye menjadi kelihatan dan memberikan daun warna lain-lain itulah. Jadi dalam ni juga kita nak belajar kaedah kromatografi. Jadi kamu boleh rujuk buku teks muka surat 43. Kita nak tengok berapa jenis pigmen fotosintesis dalam daun yang terlibat untuk menghasilkan warna hijau sesuatu tumbuhan. Jadi kita menggunakan kaedah kromatografi untuk memisahkan pigmen-pigmen fotosintesis dalam daun. Jadi kaedah kromatografi ini ialah satu teknik nak memisahkan komponen-komponen sesuatu campuran berdasarkan perbezaan keterlarutan komponen-komponen suatu campuran itu dalam pelarut yang tertentu. Dapat digunakan untuk memisahkan pigmen-pigmen fotosintesis dalam daun. Jadi bila kita hanging kertas ni, dia macam ni, kertas turas ni kan, kita titikkan pada satu titik ni, kita ulang banyak kali ni, ekstrak daun ni. Lepas tu kita celupkan hujung bukan tempat titik tu, hujung tu ke dalam pelarut. Nanti kita akan perhatikan dia jadi warna tu terseret macam ni lah, kita dapat memisahkan komponen-komponen tu. Nanti insya-Allah kita buat nanti bila dah buka sekolah. Ini adalah kaedah kromatografi, memisahkan komponen dalam sesuatu campuran. Okey. Pigmen fotosintesis. Cahaya ni dapat diserap dan dipindahkan dari satu molekul ke molekul lain oleh adanya elektron yang teruja. Pigmen klorofil ni biasanya hanya terdapat dalam kloroplas dan juga kromofol lain. Kromofol ni dia mengandungi pigmen jugalah. Okey. Jadi pigmen-pigmen fotosintesis ni berfungsi untuk mengubah tenaga cahaya menjadi tenaga kimia. Yang tadi tu kan, dia menjadi glukosa, menghasilkan glukosa tadi tu kan. Glukosa tu tenaga kimia lah. Okey, atau hanya berfungsi sebagai penyerapan cahaya lalu memindahkan tenaga kepada pigmen lain. Tak apa. Yang ni tak apa. Ini pengetahuan tambahan lah Jadi klorofil perkataan klorofil tadi tu, mana tadi? Klorofil ni adalah berasal daripada perkataan Yunani. Kloro ni maksud dia hijau. Allahu Akbar. Kloro, filo. Fil tu kan? Fil tu daripada filo lah. Filo tu, fil ni maksudnya daun hijau. Tapi klorofil ni maksudnya pigmen hijau yang kita jumpa dalam filakoid tadi tu lah. Okey.